kasih Datuk Pengerusi turut mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Saya ingin menyentuh B302 iaitu audit negara bersekali dengan B7 GPA iaitu 03,000. Baru-baru ini kita telah pun didedahkan dengan laporan audit negara yang telah pun memberikan satu laporan yang cukup bagi saya telus dan penuh kebertanggungjawaban, dan kita dapati bahawa setiap tahun akan ditemui daripada audit ini ialah ketirisan dan kebocoran yang berlaku dalam urusan perbelanjaan keuangan negara, khususnya di kementerian, di jabatan dan juga di agensi-agensi kerajaan termasuk di badan-badan berkanun. Jadi untuk laporan audit 2008 ini mengikut perakuan yang dibuat oleh Menteri Keuangan yang kedua, dapati bahawa jumlah ketirisan dan kebocorannya ialah sejumlah 28 bilion ringgit Malaysia. Itu tidak kita campur lagi bahawa ketirisan yang berlaku daripada hasil audit yang dibuat untuk tahun 2007, 2006, 2005, 2004. Sebab saya katakan tadi, saban tahun daripada laporan audit ini akan menemui ketirisan dan kebocoran yang begitu besar, yang ini membabitkan keuangan negara, khususnya keuangan rakyat ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kalau 28 bilion ini, kalau kita lihat kepada bajet negeri-negeri, belanjawan negeri-negeri ini, kebanyakan negeri-negeri ini antara 500 juta ke 700 ataupun 800 juta. Mungkin negeri Selangor 1 bilion lebih, 1 bilion lebih belanjawan negeri Selangor. Tapi negeri-negeri yang lain kebanyakannya antara 500 ke 800 juta. Perak yang lulus belanjawan 20 minit baru-baru ini 700 juta, 700 juta. Jadi saya kira bahawa kalau 28 bilion ini untuk kita spend bagi satu negeri ini, kalau 1 bilion untuk satu tahun, untuk satu negeri, katalah kita ambil Perak untuk kita beri 1 bilion punya bajet negeri dah, satu tahun 1 bilion, maknanya 28 tahun kita boleh sediakan belanjawan untuk satu negeri Perak. Ini saya kira bahawa kalau 1 bilion belanjawan negeri, saya kira satu benda yang cukup besar dan banyak perkara yang boleh kita lakukan bagi meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi apa yang saya nak bangkitkan di sini, ingin penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya daripada pihak audit. Apakah pada pengamatan audit bahawa cadangan-cadangan yang seringkali diberikan oleh pihak audit dalam penemuan mereka itu telah dipatuhi untuk tahun berikutnya oleh semua agensi-agensi ini? Adakah dipatuhi supaya perkara-perkara yang sama tidak akan berulang? Perkara yang sama tidak akan berulang, sama ada pada agensi yang agensi yang sama ataupun agensi ataupun kementerian-kementerian yang lain. Sebab kalau kita lihat ni seolah-olah macam kerajaan langsung tidak mengambil perhatian terhadap cadangan-cadangan yang diberikan oleh pihak audit supaya kita mengatasi masalah-masalah ketirisan dan kebocoran. Padahal kita sudah ada, saya katakan bahawa soal pematuhan tata cara keuangan dan perbelanjaan. Jadi ini antara punca yang saya kira bahawa menunjukkan berlaku ketirisan dan kebocoran. Sebab itu saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahawa kaki tangan awam, para pegawai di semua peringkat ini dapat mematuhi dari sudut tata cara perbelanjaan dan juga tata cara keuangan, perbelanjaan keuangan yang telah pun wujud. Sama ada tata cara ini masih lemah, yang perlu ada satu pembaikan, inovasi yang lebih baik untuk kita pastikan supaya tidak ada ruang untuk pihak-pihak tertentu ini melakukan penyelewengan yang menyebabkan berlakunya ketirisan dan kebocoran terhadap wang negara yang begitu besar ini. Jadi ini yang saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Kemudian saya juga ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya audit, jabatan audit. Adakah jabatan audit dapat menemui bahawa hasil daripada audit itu menunjukkan bahawa dia bukan sekadar membabitkan pegawai-pegawai di peringkat agensi ini, kementerian, jabatan dan badan berkanun ini, tetapi dia juga membabitkan pengaruh-pengaruh politik yang menyebabkan berlaku
yang menyebabkan pegawai-pegawai ini terpaksa apabila ada calling, ada panggilan daripada orang-orang politik yang lebih atas, yang menyebabkan ini merupakan satu arahan yang akhirnya arahan itu walaupun tidak bertulis tetapi dipatuhi, dan akhirnya yang menjadi mangsa daripada penemuan audit ini nanti ialah pegawai dan kaki tangan awam itu sendiri. Jadi penjelasan yang mau pukul sana. Ya. Yang mau pukul sana bangkit ini semua untuk siapa ya? Untuk siapa dengar sebelah sana ya? Kita ada berapa menteri ya? Jabatan Perdana Menteri 5 orang, timbalan 5 orang, tapi seorang pun tak duduk dalam dewan ini. Ya. Kemana pergi mereka? Datuk Pengurusi. Hari itu saya bangkit minta dia datang. Yang berhormat menteri kata dia tengok kat televisyen kat parlimen, tapi semua sudah ikut langkah-langkah Perdana Menteri ke? Timbalan seorang pun tak ada tengok. Jadi apa pandangan yang berhormat pokok sana? Saya ingat dia orang ini pergi baiki make up dia punya rambut kot. Pergi salon lah, pergi salon. Dia orang pergi make up dia punya wajah, pergi baiki dia punya rambut lah. Jadi saya kira bahawa apa yang disebut oleh Batu Gajah itu harus diambil perhatian oleh pihak kerajaan. Ini perkara yang sangat besar yang berkaitan dengan Jabatan Perdana Menteri khususnya. Kita ada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri, timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi siapa pun tak nak ni KPI apa? Ni bukan KPI, ni kopi cap kapal api. Yang berhormat pokok sana, apakah dalam peraturan mesyuarat kita boleh bangkit untuk tangguhkan mesyuarat agar menteri, timbalan menteri sampai baru boleh dengar rakyat diutamakan, pencapaian didahulukan? Kalau macam perterusan macam ini, saya rasa ini pembaziran. Saya serah kepada kebijaksanaan speaker. Kalau speaker juga rasa perlu ada KPI yang lebih baik untuk Perdana Menteri, speaker boleh menangguhkan mesyuarat untuk memanggil kebijaksanaan. Saya minta yang berhormat teruskan ucapan. Ya, itu saya serahkan kepada speaker. Baik. Sebab itu saya minta tadi bahawa soal kemungkinan berlaku campur tangan politik ini harus diambil kira. Sebab bagi saya bahawa tak mungkin seorang pegawai rendah ni boleh beli komputer riba sampai 40,000 sampai 40,000. Jadi satu benda yang saya tak fikir boleh masuk akal kalau tanpa ada arahan daripada pihak yang lebih atas.